Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wal salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syukurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, majlis perjuangan di jalan Allah. Tak payah pergi ke Gaza, tak payah pergi ke Palestin. Kita sekarang sedang berjuang di jalan Allah. Kalau kita padam kita ni syahid, apa tanda angkat tangan? Ini bukan melawan kita. Karena siapa yang hadir dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia dikira dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Siapa ngapa ni? Nabi kita. Tak nak ikut Nabi ni ikut siapa? Yang berjaminan Nabi. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah. Artinya berjuang di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Kalau dia tak sempat balik pada syahid, artinya orang syahid di antara golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Tak, kita tak. Jadi jangan tuang majlis ilmu.
Bukan saya ngajar aja, siapa-siapa ngajar pun. Jangan tua. Ya. Kerana pahalanya besar benar. Kalau dia mati sebelum itu dapat masuk syurga tanpa hisab. Kalau tak sempat balik. Kalau sempat balik ada pahala lagi. Pahala dah mati semua dapat ya. Patutnya dalam satu kitab ada satu orang dia patut masuk neraka. Kerana ibadahnya kurang. Dosanya banyak. Jadi malaikat mentarik dia masuk neraka. Sebelum tarik Allah tahan dulu. Nanti dulu kata Allah. Ngabur malaikat. Jangan masuk di dalam neraka. Tanya dia dulu. Adakah dia kasih dengan majlis ilmu? Jawab dia tidak. Jawab orang tidak. Aku ketik majlis ilmu. Aku ketik dengan Ibrahim yang jawab. Aku tak suka dengan majlis-majlis ilmu ni. Baik, tanya dia lagi. Adakah dia duduk sekampung dengan tuan guru yang mengajar ilmu tu? Ada tak tuan guru yang sekampung dengan duduknya? Tak ada kata. Nah, tuan guru tu duduk ni di depan tembak. Saya duduk betul rangkai. Mana sekampung? Tak ada sekampung. Adakah nama kamu sepakat dengan nama tuan guru tu? Tanya lagi. Allah mengajar orang dekat tu tanya. Adakah nama kamu sepakat dengan nama tuan guru? Tidak kata. Nama aku Michael Jackson kata. Tuan guru tu namanya apa? Ustaz Badri. Atau Ustaz Hafiz. Atau Ustaz Hafiz Sa'ad. Ustaz Tadri. Tak nak. Mana ada nama kau bagi nama aku? Nama aku Botak Chin kata. Mana kau bagi sama tak lain. Tak sama. Tanya lagi. Saudaranya tanya, ada tak kamu kawan? Ada tak kamu kawan yang kasih dengan tuan guru? Oh, yang itu ada lah katanya. Kamu ada kawan yang kasih dengan tuan guru yang ajar? Ada lah katanya. Namanya Jakar. Dulu betul orang kan? Dia tu memang kasih ke tuan guru. Mana tu guru datang dia tukang sambut. Mana yang tu datang dia yang bagi makan dan sebagainya. Susah payah dia. Itu adalah kawan saya katanya. Kalau begitu kata dia Allah, aku ampunkan dosa-dosa kamu. Aku ampunkan dosa-dosa kamu dan kamu dapat boleh masuk dalam syurga kerana dosa sudah terampun. Ndak kata ndak ni tuan. Sekali lagi, ndak kata ndak. Jangan ketik dengan majlis ilmu. Sekurang-kurangnya ada kawan yang suka dengan majlis ilmu ya, paling common. Kalau tak ini kitab yang saya baca tu apa? Jauharul Mahub. Nak baca kitab itu sini pun boleh lah. Tapi entahlah. Lalu ngabing dah kita tebal dia. Itu dia. Kasih dengan majlis ilmu. Jangan ketik, jangan benci, jangan menyampah dengan majlis ilmu. Sentiasa menghayati majlis ilmu ya. Dan ada adab untuk ilmu tu, ada adab. So akan datang kita baca insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Ingat, kita mana bulan sudah cerita ni. Sifat yang wajib bagi Allah Taala tu ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Hafal ke mana? Siapa belum hafal lagi, saya dah cover banyak kali. Esok hari Senayan esok buat apa? Kaki, Senayan esok buat apa? Daftar nama di mana? Di Tadika Islam. Depan masjid ada Tadika Islam. Karena cucu-cucu kita hafal. Toknya tak hafal. Opahnya tak hafal lagi. Kena hafal lagi ni.
wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Satu yang harus. Kita sudah sampai kepada kaunuhu. Bukan sudah apa? Kaunuhu. Bukan kaunuhu pun tak ada kaunuhu. Kita dah baca qudrah, iradah, ilmun, hayyun. Bukan sudah dah baca hayyun. Nah, malam ni sambung lagi. Dapat hayyun apa? Sama. Jadi malam ni kita nak cerita tentang sama. Bukan sama kena najis anjing tu lain. Itu sama basuh. Dengan 7 kali ayuh, salah satu ayuh bercampur dengan tanah. Itu lain. Itu fiqh. Ini sama ni. Sin, min, ain. Sam'un. Kalau baca terus namanya sam'un. Tapi diwakafkan jadi sama. Berarti sama apa? Mendengar. Tuan-tuan yang mendengar dah? Kejap ni. Mendengar ke tak? Siapa tak dengar kat tangan? Allah pun dengar juga. Atas apa ke pendengaran tuan-tuan dan puan-puan yang pendengaran Allah? Tuan-tuan mendengar, maknanya tuan-tuan ada sifat sama? Ada ke tak ada sifat sama? Ada, dengar. Puan-puan, ada sifat sama? Dengar dah saya cakap ni. Pekak benar ke? Kalau tak dengar, pekak. Atas ada pekak apa? Labang. Ada yang labang benar? Tak ada. Mana dengar kan ni? Atas apa ke dengar kita dengan dengar Allah Ta'ala? Allah pun dengar, kita pun mendengar. Sama kan? Kenapa tak sama? Apa bezanya pendengaran kita dengan pendengaran Allah? Nombor 1, tuan-tuan, puan-puan, pendengaran kita bergantung kepada alat. Kita ada alat untuk mendengar. Ada telinga. Allah ada telinga dah. One more time. Allah ada telinga ke tak ada telinga? Tak ada. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah tak perlukan telinga. Allah tak perlukan alat. Allah tak perlukan perkakas. Tapi dia dengar. Dia mendengar dengan sifat sama dia. Sifat sama tu menyebabkan dia mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Udah ada telinga, nak ada lubang apa telinga tu? Kalau sebu telinga tu tak dengar. Nak ada lubang telinga tu? Udah ada lubang telinga tu, nak ada apa dalamnya? Kamar. Gegendang, bukan gendang-gendang. Gegendang. Gendang-gendang banyak gendang ni tu, gendang besar dan kecil tu gendang-gendang. Ini gegendang. Apa itu gegendang? Apa itu gegendang? Satu kulit nipis. Kulit nipis yang ada di lubang telinga ni. Dia pegang lubang telinga tu. Bila keluar suara, kulit nipis tu apa? Apa jadi? Apa katanya? Ya Allah, tak tahu cakap Melayu kan? Apa jadi pada kulit nipis tu? Bergetar. Tahu getar? Ya Allah, getaran tu. Ya Allah, tahu nama lagu dia mana? Getaran tu. Getaran jiwa. Tahu tak? Getaran tu. Itulah namanya getaran. Bila ada getaran, baru ada suara, baru dia dengar suara tu. Sebab itu manusia tu makin tua, makin pekak, makin tua, makin tak dengar, makin tua, makin tak dengar, akhirnya jadi labang. Kenapa? Kerana kegendang tu makin lama makin tebal, makin lama makin keras, makin lama makin berselaput. Cek telinga banyak benar. Jadi dia tak ada getaran lagi dah. Ada suara dia diam, dia tak ada bergetar gitu. Sebab dia tak dengar. Saya ni pekak ni. Tapi tidaklah pekak benar. Kalau orang umpat saya bisik pun saya dengar. Tapi kalau ada cakap biasa, tak apa dengar dah. Allah tidak perlu kepada telinga, tak perlu kepada gegendang, tak perlu kepada apa-apa. Kerana telinga itu Allah cipta.
bagi pada manusia, maka dengar oleh manusia. Faham ke kata ni? Allah cipta telinga bagi pada binatang, dengar oleh binatang. Allah cipta telinga bagi pada malaikat, maka dengar oleh malaikat. Allah cipta telinga bagi pada setan, dengar oleh setan. Allah cipta telinga bagi pada iblis, dengar iblis. Apa? Allah cipta telinga bagi pada ayam, dengar ayam. Tapi Allah tidak perlukan telinga, tak perlukan alat. Pendengaran Allah itu jelas, terang, nyata. Tak ada samar-samar. Yang kemau samar kita. Kita ni yang samar-samar. Kadang orang tanya lain, jawab lain. Kalau dia tak apa dengar. Kerana yang dekat dengan saya ni tak dengar dia. Pasal fikiran dia di Kuala Lumpur macam ni. Dia duduk depan saya tapi dia fikiran di Kuala Lumpur. Dengar tak apa yang saya cakap? Dengar pada mata apa yang saya cakap. Dia teringatkan anaknya Kuala Lumpur aja. Dia teringat Kuala Lumpur aja. Atau teringatkan Singapura atau Pulau Pinang. Fikirannya di sana, tumpuan fikiran di sana. Kamu tak dengar apa yang dicakap oleh kamu depan. Tapi Allah tetap dengar. Jauh pun dengar, dekat pun dengar. Kita dengar yang dekat aja. Dan saya cakap malam ni, contoh dengar pasal dekat ni. Agak-agak saya cakap malam ni orang di Masjid An-Nur tu dengar ke tak? Kenapa tak dengar? Jauh. Orang di Padang Tembak dengar tak? Tak dengar. Kenapa? Jauh. Orang di Masjid Jami' dengar tak? Tak dengar. Kerana jauh. Tapi Allah tak perlu kan jauh atau dekat. Jauh pun Allah dengar. Saya bercakap kejap ini. Dengar tak Allah ni? Allah di mana kita tahu dia memang ada. Bila-bila masuk pun dia dengar. Walaupun jauh. Walaupun tak ada suara Allah dengar. Dengar ke? Tak ada suara Allah dengar. Kita kalau tak ada suara dengar. Kalau saya ngajar habis dengar. Dengar ke? Kenapa? Tak ada suara. Tapi kalau Allah dengar tak? Dalam hati pun Allah dengar. Itu bezanya pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Jelas, terang, nyata, tak ada samar-samar. Walaupun jauh, Allah dengar. Lagi apa? Contohnya, saya tengah ngajar macam ni. Tiba-tiba lalu helikopter. Rendahlah tu. Helikopter tu terbang rendah. Di atas orang. Dengar ke apa saya cakap kejap ni? Dengar ke tuan? Dengar apa? Yang dengar apa? Dengar enjin helikopter tu je lah. Tapi Allah dengar dah. Allah dengar dah. Dengar terang nyata. Beza dengan pendengaran kita. Tak faham cakap saya ni? Lagi satu contoh lain. Saya tengah cakap ni. Ada pula semua cakap sini. Orang ni cakap lagi. Contoh dengar ke? Contoh dengar ke? Dengar apa cakap dia? Faham ke? Faham ada saya cakap ni dengar tak? Saya bercakap ni tuan-tuan perempuan saya bercakap lelaki. Sembang lelaki. Ini gelang ni beli di orang kaya ni kata sama pula ni Jadi ni pula hijab ni beli pasal malam betul kan ni. Boleh dengar ke apa, faham ke apa yang saya cakap? Boleh faham ke apa yang saya cakap? Mengapa? Kerana bercakap-cakap ketika majlis ilmu sedang berjalan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa bercakap-cakap ketika majlis ilmu sedang dijalankan, esok Allah bangkitkan dia seperti babi hitam. Benar tak? Esok Allah bangkitkan dia seperti babi hitam. Udahlah kalau babi itu cantik ke buruk?
Babi itu cantik ke buruk? Buruk. Hidung tu mengepang je. Hitam tu. Udahlah babi hitam tu. Sama dah kan? Jadi sebab itu jangan berkata-kata hal dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Takut nanti dari sudah mati tu, dikubur tu, Allah jadikan dia seperti babi hitam. Babi hitam mana apa dia? Mana apa dia? Oh, babi dia. Untuk kalau sana sini ya. Pasal dia bercakap-cakap hal dunia ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Kalau cakap boleh tak? Boleh, tapi pada tunggu. Tanya tunggu tu, tuan, apa nama ni, apa dah? Tak apa. Jangan bersembang antara diri sendiri. Kalau nak bersembang balik, dengar kerja saya ni. Banyak saya jumpa orang itu, tahu? Banyak saya jumpa ketika, bukan sekali dua, banyak kali dah. Ketika tengah ngajar tu, sampai dengan sembang. Ada satu masa, nak cerita ya. Ada satu masa, datang satu kumpulan dari Australia. Bukan orang Melayu, orang Australia, orang putih kan. 5-6 orang, berjawab bersahabat. Saya ngajar di surau tu. Elok je saya ngajar mentapis dengan sembang, mengganggu majlis saya. Saya pun diam. Tengok dia tu. Tengok dia tu. Diam dia lagi. Tu saya ngajar balik, sambung balik. Udah tapis dia balik, sembang balik. Anu. Itu saya diam lagi. Diam lagi dia. Itu saya sambung lagi. Dia pun sembang balik. Oh, molek hantu kamu gajah tu dah naik ke tekuk. Tahu kan hantu kamu gajah? Ngapa hantu kamu gajah? Ngambil dah hantu kan? Kerana yang cakap dia orang mana? Orang kamu gajah. Ada naik hantu tu molek. Saya pun kabut tu terang. If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Saya buat apa itu? Leave the room. Kejut dia. Mana pula tahu orang tu yang cakap putih. Terkejut dia. Lama-lama dia tengok kiri kanan, tengok kiri sama-sama bangkit. Semua bangkit keluar dari itu. Saya mengkawal, thank you very much. Good release. Lepas tu selesai lah. Sampai habis saya ngajar malam tu. Tak ada gangguan lagi. Lepas itu datang dia punya ketua. Ketua itu orang Melayu yang bawa demo tu. Datang dia minta maaf Ustaz. Mereka ni ganggu Ustaz berceramah tadi. Minta maaf dengan saya. Dia bukan tahu adat kita ni. Adat apa? Dia bukan tak tahu macam ilmu menghayati macam ilmu. Lepas itu dia puji je pula saya. Dia puji saya. Your English is very, very good. Katanya. Saya pun kembang hidung saja. Sampai ke kampung kembangnya. Cerita. Orang cakap ketika macam ilmu. Jangan cakap-cakap. Kalau nak cakap dengan saya tak apa. Kalau sama sendiri cerita. Jangan cerita pasal jam, cerita pasal bola sepak, cerita pasal sepak takraw tak usah. Nak cerita di rumah. Bukan dalam majlis ini. Bukan saya yang ngajar, siapa-siapa ngajar sini kan. Ustaz Hafiz ngajar kan, Ustaz Tadri ngajar kan. Jangan sembang. Tumpukan perhatian kepada majlis ilmu itu. Balik kepada tajuk tadi. Sama tadi. Ya. Allah dengar aja. Heran ke tuan-tuan, Allah dengar je. Walaupun jauh Allah dengar, walaupun tak suara Allah dengar, heran kan? Tak heran. Apa saja yang Allah lakukan semua senang je bagi Allah. Tak ada susah bagi Allah. Kalau kita sedar Allah dengar je, sedar tak? Yakin tak Allah dengar je? Sekali lagi saya nak tanya, yakin ke tak yakin bahawa Allah tu mendengar je? Yakin ke tak? Kalau yakin, berani ke ngumpat. Berani ke ngumpat orang. Kamu berani ke ngumpat? Dia tak ada sini cerita sebenarnya. Kamu tu opini, anu. Berani? Kerana Allah dengar je. Siapa berani angkat tangan? Kejap ni tak ada angkat tangan. Tapi sebenarnya berani ke tak? Berani. Sikit ramai kau ngumpat. Iya ke tak? Sikit ramai kau ngumpat. Ulama dia umpatnya. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia umpat mereka.
Ada tak orang mengumpat dalam guru ajar ni? Ada. Dia tak sedar kalau Allah tu dengar. Ada tak orang mengumpat Tuan Ibrahim Tuan? Ada tak? Ada. Dulu masa ada Tuan Guru ni Abdul Aziz tu, ada tak orang mengumpat dia? Ada. Padahal dia sedar, kita sedar Allah tu dengar dia. Sedar, kita sedar Allah tu dengar. Kalau kita sedar tak berani nak mengumpat, tak berani nak mencarut, ini asal sekar sikit mencarut. Dan mencarut untuk orang tu, bukan untuk dia. Faham ke tak? Menjawab hak orang je. Tak ada contoh je. Padahal Allah dengar ke tak? Dengar. Kalau dah tahu Allah tu dengar. Bukan saja Allah dengar, malaikat pun dengar. Allah utuskan malaikat tu. Allah kata apa? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah ya. Sentiasa ada di kalangan kamu, di sisi kamu tu dua orang malaikat. Seorang tu namanya kiraman. Kiraman tu artinya orang yang paling mulia, malaikat yang paling mulia. Satu lagi namanya katibin. Katibin tu pencatat. Dia catat artinya ya'lamuna ma taf'alun, apa saja yang kamu buat dia tahu. Dia tahu apa saja tentang kelakuan, percakapan kamu semua dia dengar. Kalau kita sedar dan yakin betul ini berlaku, berani kita nak mengumpat. Ya Allah suka ke tak suka orang mengumpat ni? Sekali lagi, Allah suka ke tak suka orang yang mengumpat? Apa kata Allah? Mana tahu tak suka? Allah kabur dalam Quran. Ayuhibbu ahadukum an yakul lahma akhihi maita. Surah Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum an yakul lahma akhihi maita. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Itu orang mengumpat. Saudaranya dah mati. Belum tanam ayam tu dah ambil pisau, dia lagi payah. Payahnya sedangkan dia dah mati tu. Dia lagi payah tu, dia ambil daging tu. Betul dia masak ni. Masak apa? Masak korma. Agak ni. Betul makan. Lalu dia makan. Itulah ibarat orang yang mengumpat. Allah gambar nama tu. Ayuhibbu ahadukum an yakul lahma akhihi maita. Apakah kamu suka salah seorang dari kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Itu dia dosa orang mengumpat. Siapa orang mengumpat besok di akhirat, di padang mahsyar nanti, sebelum masuk neraka, di padang mahsyar, dia akan menggunting lidahnya dan mencakar mukanya dengan kuku. Kuku itu dibuat dari temaga, cokak-cokak bawang, mancuk-mancuk darah. Kerana dia suka mengumpat orang. Itu ambil gunting lidah, mancuk-mancuk darah. Jadi jangan suka mengumpat. Apa arti mengumpat? Tuan-tuan dan mengumpat, apa arti mengumpat? Bercakap hal seseorang, kalau dia dengar dia marah. Itu namanya mengumpat. Saya cerita tentang Kamarudin. Kalau Kamarudin ada dia dengar saya cakap dia marah. Tumbuk saya. Itu mengumpat tu. Tapi kalau saya kata Kamarudin itu bagus, Kamarudin itu baik, dia rajin, itu tak ada mengumpat namanya. Itu apa? Itu memuji. Tak ada dia marah pun. Tapi kalau kata dia tu gini mengumpat dia marah. Faham tanpuannya? Itu mengumpat. Atas janji pun. Tuan-tuan, apa nak jawab? Aji pun kata. Yang ye tu namanya mengumpat. Yang tak ye namanya dusta. Mana tak? Nak mengumpat ke nak dusta? Sekali lagi, nak mengumpat ke nak dusta? Dua-dua tandanya. Kita tak nak mengumpat, tak nak dusta. Dua-dua berdosa belakang. Jadi itu sama je. Faham tentang sama tu? Kalau kita sedar bahawa Allah tu mendengar je, tak lalu nak mengumpat, tak lalu nak berdosa, tak lalu nak mencarut, tak lalu nak apa lagi? Nak mengadu domba. Kenapa? Kenapa tak lalu? Takut kerana Allah dengar je. Berbisik pun Allah dengar, kuat pun Allah dengar. Ya, niat pun tak berani. Niat nak melakukan dan nak mengumpat orang tak berani. Kerana Allah dengar ada apa yang terkandung dalam hati kita. Ya, tuan-tuan, dengar ke tak? Allah dengar ada apa yang dalam hati kita tu. Kalau kita niat nak buat jahat, Allah tahu tak? Tahu. Jadi itu dia. Faham tentang apa ni? Tentang mendengar.
Apa dalilnya? Kita nak ngaji ni mesti ada dalil, ada bukti. Apa bukti Allah tu mendengar? Inna Allah sami'un alim, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat lain kita Inna Allah sami'un basir. Allah itu sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Dalam surah Isra tadi tu ujung kali tu. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya dia itu Allah amat mendengar dan amat melihat. Itu dalil dia. Lawan mendengar apa? Lawan mendengar apa? Dia mesti nak ada lawannya. Mustahil Allah tu sifat apa? Lawan mendengar apa? Ya Allah. Bukan orang Melayu ni mana? Lawan mendengar apa? Peka. Ya Allah. Tak arti yang Melayu ni mana? Lawan mendengar apa? Peka. Atau bahasa rasminya apa? Tuli. Bahasa kitanya peka. Atas peka apa? Atas peka apa bahasa kitanya? Labang. Mustahil Allah itu peka, mustahil Allah itu labang. Allah tetap dengar ya. Jadi kalau yang mustahil itu tak ada apa itu mustahil? Sesuatu yang tidak diterima akal akan adanya. Kalau ada benda itu tak terima di akal. Jadi Allah tu bukan labang, Allah tu bukan peka, Allah tu tetap mendengar. Jadi ini dia bab mendengar ya. Baik. Selepas mendengar apa? Kita akan baca di bulan apa? Basar. Ya, tadi sama ini basar. Basar apa? Melihat. Lepas itu kalam. Apa itu kalam? Bercakap-cakap, berkata-kata. Ya, itu akan datang nanti ya. Alright, untuk malam ini cukup sekadar itu. Ada siapa-siapa yang nak tanya? Ini boleh cakap. Jadi saya suruh cakap, dia cakap. Tak ada siapa-siapa yang nak tanya. Alright. Faham belakang tu? Kalau betul-betul faham, jangan harus bercakap sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Faham? Jangan cakap benda yang Allah marah. Nak cakap dia benda yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Zikir subhanallah, subhanallah. Itu suka Allah buat. Jangan mengumpat orang. Jangan mencaci orang, jangan menghina orang. Buat apa yang Allah suka dengar ya. Faham bila kita ni? Saya berdoa subhanallah apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Allah suka. Betul tak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah suka begitu ya. Jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan menyanyikan lagu-lagu yang melalaikan dan mengingati Allah. Allah dengar kalau kita nyanyi. Dengar tak? Dalam hatiku hanya ada kamu. Allah dengar tak? Saya cakap kejap ni dah saya bagi contohnya. Jadi jangan cakap benda-benda yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Lebih-lebih lagi kalau menyeru manusia buat dosa. Mari kita hisab dadah ye akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja atau tak boleh cakap baik apa? Diam, jangan cakap. Diam tak ditanya. Ini faham yang apa ni sama tadi. Alright, cukup sekarang itu. Lepas ini kita akan tahlil insya-Allah. Ada program. Ya, kita akan tahlil. Kalau saya nak memimpinnya, kejap ini kita tahlil. Jangan tunggu kalah. Kalau tunggu kalah ada yang tuang. Kalau kejap ini belum sayang lagi, pasal tahlil sama-sama ya. Untuk ada nama kan? Siapa? Hariri. Hariri. H-A-R-I-L-I. Ya, Hariri. Hariri lah. Hariri bin Maznah. Ya, itu namanya.
dan sekalian yang telah pergi dahulu daripada dia ya, kalian muslimin muslimat, termasuk mak bapak kita, adik-adik kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kumpulkan tuan karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا وخصوصا إلى روح المرحوم حارثي بن مدنة. Ada keluarga ke? Ada isteri anak tak ada? Ada? Ada ya? Okey. وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله